Baik, Datuk Kazim, saya teringat orang dulu-dulu ni dia kurang amalan lain, tapi zikir dia ingat. Betul. Nak duduk yang nak zikir. Nak masak zikir. Nak marah pun berzikir. Astagfirullahalazim. Dia berzikir. Jadi mungkin Datuk boleh kongsi apa lebihnya kita berzikir ni, ada tak zikir-zikir terbaik yang boleh kita amal lah? Sila. Ya, Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum. Kamu ingat pada aku ingat pada kamu. Sebenarnya yang Ustazah pada Maksumah sebutkan tadi tentang ingatan. Zikir ialah sebutan, zikir ialah ingatan. Mana orang yang banyak menyebut nama Allah, Allah ingat pada dia, pasal dia ingat pada Allah. Jadi kelebihan pertama sekali bila Allah ingat pada kita, macam-macam tuan-tuan. Kalau kita ni dah glamour di sisi Allah, kita dah terkenal di sisi Allah, sebab kita ni banyak menyebut nama Allah, agak-agak apa yang kita boleh dapat? Bukankah doa kita akan jadi mustajab? Bukankah Allah Ta'ala akan pelihara kita? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, cara nak berzikir itu macam-macam. Ada yang berzikir dalam keadaan berdiri, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, Allah Ta'ala sebut. Kamu boleh berdiri dalam keadaan, kamu boleh berzikir dalam keadaan kamu berdiri. Kita boleh berzikir dalam keadaan duduk sekalipun, malah dalam keadaan berbaring pun boleh berzikir. Sebab ada orang pelik, apa hal dia tu berzikir dalam kelambu pula, atau nyamuk banyak kan. dia berzikir duduk kelambu, subhanallah, boleh. Sebab ada orang kata, ustaz saya ni tak boleh tidur, jadi bila saya nak tidur saya kena baca subhanallah. Sambil dia berzikir subhanallah, lama-lama dia terlelap dengan subhanallah. Mudahnya tuan-tuan untuk kita berzikir. Cuma kadang-kadang kita mengambil mudah dalam bab zikir tadi kan. Ni kata mudah bawa rebah apa semua ni. Ya, kadang-kadang kita ni tak tahu apa benda Tok Bilal tu duduk zikir lepas sembahyang kan. Laju benar tu imam tu pun zikir. Nak ke mana tu imam? Oh, nak ke mana? Kata orang Perak kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa benda ni tiba-tiba datang lebih dolar. Memanggil aku ke? Kata dia. Tidak, tadi aku sebut subhanallah, bunyi je subhanallah, 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 subhanallah. Boleh tak sebut subhanallah, subhanallah? Tadi disebutkan zikir itu dengan lidah kita dan dengan hati kita. Kita rasakan, kita datangkan kenikmatan zikir itu dalam hati dengan merasai kelazatan berzikir, dan kita menikmati zikir itu. Sebab itu kalau kita dah baca laju, di mana nikmatnya berzikir tadi? Di mana yang sampai dalam hati kita? Di mana yang ingatan dalam hati kita? Kalau kita buat bacaan zikir, misalnya tahlil misalnya kan, la ilaha illallah, diletaknya makanan pula kan, makanan pula nasi biryani, nasi gam tu, biryani gam tu, nasi mandi kan. Saya rasa tu imam laju, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan, sampai tercabut tasbihnya. Orang tanya imam apa hal laju benar? Nasi Arab lo, nampak tak? Cuba malam besok tuan-tuan, dia zikir-zikir, dibukanya tudung saji tu, tengok-tengok Allah, bihun goreng, la ilaha illallah. Slow pula, ni bukan orang di Malaysia ni di Afrika Tengah ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, apakah zikir yang paling mudah? Ya, yang paling mudah satu, tapi kena cari yang terbaik. Yang terbaiknya sudah pasti la ilaha illallah. Saya ustaz, saya tadi kita berbual tadi kan, saya kena serangan jantung kan. Waktu saya duduk dalam ambulans tu, rupanya seronok ustaz duduk dalam ambulans ustaz. Ya, bila saya masuk dalam ambulans, lalu je semua kereta ke tepi ustaz. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa seronok macam tu, minta-mintalah masuk ambulans tuan. Saya nak cerita tuan-tuan, bila saya kena serangan jantung tu, dimasukkan dalam ambulans tu, tak ada benda lain yang saya nak sebut. Sebutan pada masa itu la ilaha illallah. Rupa-rupanya orang yang nazak, orang yang sakit, perkataan yang paling senang disebut ialah la ilaha illallah. Pergerakan dia ialah pergerakan di hujung lidah semua tuan-tuan. La ilaha illallah. Tak perlu pun bertemu di antara dua bibir. Tidak ada huruf ba di situ, tidak ada huruf mim di situ. Perkataan cukup mudah. Sebab itu kalau kita tengok orang sakit, kita ajar, kita talqinkan orang yang sedang sakaratul maut untuk dia. Talqin tu maknanya mengajar mengucap tuan-tuan. Bukan talqin tu yang kita faham di kubur, tu talqin lain. Waktu kita nak talqin, nak laqinu tu, nak talqin pada orang nak mati, kita akan sebut pada dia la ilaha illallah.
Dia ikut kita. Dan ikut dia itu mengikut keupayaan dia. Ikut keupayaan dia. La ilaha illallah. Senang. Betul. Jangan tuan-tuan, bila dia ikut la ilaha illallah, yang tukar aja tu pula la tu 4 harakat ya. La, 4 harakat tu. Mentang-mentang dia guru tajwid, astagfirullahalazim. Tuan-tuan angkat ustaz ni tak di tepi tuan-tuan. Dia tak faham. Perkataan yang susah nak disebut pada masa itu akan jadi ringan dengan izin daripada Allah. Kalau itulah lafaz yang selalu kita sebut. Perkataan dia cukup mudah. Tak payah bertemu mim, tak payah bertemu ba. La ilaha illallah. Jangan tuan-tuan bayangkan orang yang zikir la ilaha illallah ketika nak mati itu dia boleh sebut cantik-cantik. Itu drama. Itu filem. Dalam drama tu memang pelakon nak mati, buat nak mati kan. Mengucap mak la ilaha illallah. Pun mati. Nama benar nipu kan. Jadi tuan-tuan ikutlah keupayaan masing-masing. Maksudnya apa? Berzikirlah mengikut keupayaan masing-masing, insya-Allah. Betul lah bila Tok kata 10 huruf je tu. Ya. Tak ada huruf mim mati ke qalqalah pun tak ada. Tak ada. Subhanallah. Tak payah bertemu bibir pun tak bertemu. Tapi kenapa kita tak buat?